Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, kita sambung kertas 2 bahagian A. Baik, soalan nombor 1. Raja menunjukkan sebutir peluru ditembak keluar dari sebuah meriam dengan mengaplikasikan prinsip keabadian momentum. Okey, prinsip keabadian momentum atau principle of conservation of momentum. Okey, itu gambar dia. Nyatakan maksud ataupun definisi prinsip keabadian momentum. So, prinsip keabadian momentum menyatakan bahawa jumlah momentum sebelum adalah sama dengan jumlah momentum selepas jika tiada daya luar yang bertindak. So, keyword dekat sini saya highlight. Awak kena mention yang jumlah. Okay, momentum. Maksudnya momentum tu jumlahkan, iaitu kalau melibatkan dua objek, contoh macam ni, jumlah momentum meriam dan peluru sebelum berlaku letupan adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran atau selepas letupan. Lepas peluru ni dah ditembak ke kanan dan berlaku sentakan ke belakang meriam, kita jumlahkan, maka dapat nilai yang sama. Kemudian kena ada satu exclusion dekat belakang, bukan exclusion, kena tambahan, jika tiada luar lain yang bertindak, jika tiada daya luar yang bertindak. Okey, so seperti saya mention tadi, soalan tanya pula jenis pelanggaran. Jenis pelanggaran ni dia melibatkan, asal-asalnya melibatkan pelanggaran jenis tidak kenyal. Sebab kan selepas pelanggaran, terlepas letupan peluru bergerak ke kanan, meriam tersentak ke kiri. So in this collision, dalam pelanggaran ni, kedua-dua objek tidak bergerak bersama-sama, tidak ada hal laju sepunya kan, bergerak berasingan. So dia termasuk dalam pelanggaran tidak kenyal, atau boleh juga jadi jawapan awak letupan, explosion, letupan. Sebab initially, pada peringkat awalnya, peluru dan meriam tidak bergerak. So kita boleh juga jawab sebagai letupan dekat sini. Okay, Kemudian C, nyatakan keadaan meriam apabila peluru dikeluarkan. So tersentak ke belakang, seperti saya mention tadi, berlakunya sentakan ke belakang, recoil, atau bergerak ke belakang, macam tu. Alright, dan yang terakhir, apakah berlaku kepada jumlah momentum selepas tembakan? Kita tahu tadi jumlah momentum sebelum tembakan dan jumlah momentum selepas tembakan adalah sama. So kita jawab tidak berubah atau sama. Okay, selesai nombor 1. Nombor 2. Soalan nombor 2 menunjukkan tiub pemesongan, deflection tube, sedang memancarkan elektron. Okay, so yang ni dia punya path of electron, laluan elektron. Terdapati elektron tu dipesongkan, dan pesongan tu berlaku ke arah terminal positif. Kenapa? Sebab elektron charge-nya negatif. Alright, soalan pertama, namakan proses yang membolehkan pemancaran elektron pada katot itu. Nama proses ni, so nama proses thermionic emission atau pancaran termion. Ya. Okey, lepas tu soalan seterusnya, namakan proses dah selesai, thermionic emission. Thermionic emission ni adalah proses yang berlaku di katot, berlaku di katot. Apabila kita switch on 6 volt ni, maka berlaku pemanasan di filament, maka membebaskan elektron. So elektron tu sebab dia negatif, dia akan tertarik ke arah anode. Ini kita panggil cathode ray atau sinar katot. Okay, B, apabila elektron dipancarkan dalam tiub pemesongan, arus yang mengalir dalam 10 saat masa ialah 0.05 ampere. So arus I besar. Hitung jumlah cas. Senang je, pakai formula Q sama dengan I T. Masukkan dalam formula, berapakah nilai arusnya? 0.05. Berapakah nilai masanya? 10 saat. So ubah titik perpuluhan ke kanan,
0.5. Unit mesti betul. Unit bagi charge adalah coulomb. Okey, 0.5 coulomb. Alright, teruskan ke soalan C. Lakarkan pesungan elektron jika nilai voltan lampau tinggi VLT ditingkatkan kepada 5000 volt. Okey, kita tengok dulu dalam rajah mana VLT-nya. Tadi saya cakap yang 6 volt ni adalah untuk menghasilkan fotoelektron pula, menghasilkan elektron bebas. Okey, kita hasilkan melalui thermionic emission. Mana VLT? Ini dia tempat VLT. Voltan lampau tinggi adalah voltan yang bernilai lebih besar daripada 13 volt. Kan dekat makmal tu kan, yang warna biru biasanya supplier bagi kita beli yang warna biru tu. Yang itu adalah power supply biasa. Paling besar kita boleh buat 12 plus 1, so jadi 13 volt lah. VLT maksudnya menghasilkan voltan yang sangat besar nilai dia, very high voltages. Dia main ribu-ribu, ada yang boleh pergi sampai 5000, 6000 So ni daripada 3000. Sebelum awak jawab, awak kena tahu dulu apa tujuan dia. So yang ni untuk menghasilkan voltan yang tinggi ni untuk menghasilkan medan, Allah, tulisannya medan elektrik. Saya punya tulisan ni jadi tak selesa lah saya menulis kat atas meja ni. Padam sikit. Kita cuba lagi sekali. Medan elektrik yang kuat. Medan elektrik yang kuat, ataupun medan elektrik berkekuatan tinggi. Stronger electric field. Dekat mana? Dekat sini, stronger electric field. Okay, stronger ataupun higher voltage produce stronger electric field. So bila electric field jadi kekuatannya bertambah, maka pesongan elektron akan lebih tinggi. Elektron akan dipesongkan lebih awal. So macam ni lah. Awak lukislah lagi awal daripada yang asal tu. Macam tu. So kalau tengok skema pun, skema akan lukis yang garisan warna merah, pesongan sinar kata lebih awal terpesong. Lebih awal terpesong. So lukisan awak tu mesti dilukis lebih awal daripada garisan asal. Okey, kalau soalan tanya kenapa? Kerana mempunyai kekuatan medan elektrik bertambah. Kerana kekuatan medan elektrik telah bertambah. Okey, ada je saya dengar pasal yang kuat-kuat ni. So lebih baik awak guna ayat ni. Ayat ni lebih sesuai, iaitu kekuatan medan elektrik bertambah. Saya dengar yang kuat-kuat ni pun ada isu juga. So lebih baik pakai jawapan yang pertama ni. Okey, seterusnya nombor 3. Selesai dah nombor 2, reason dia tadi. Nombor 3, satu gas berjisim tetap dipanaskan dalam satu silinder. Bacaan tolak Borden adalah tetap. Kita tengok kat sini. Kita ada termometer. So must be soalan eksperimen ni tengah mengukur suhu termometer, suhu, temperature, tekanan P, pressure. So apa hukum yang melibatkan pressure dengan temperature? Pressure dengan temperature, hukum yang terlibat adalah ya ke? Tapi temperature, tengok, maafkan saya. Tapi temperature berubah, pressure tak berubah. Nampak tak? Ada kesilapan dekat situ. So pressure dekat 3.1 dan 3.2, pressure-nya sama. Bermaksud constant pressure. Constant pressure. Nah, apa lagi satu faktor adalah the volume of gas atau volume of air. So volume of air ni dekat bawah omboh ni. Okey, saya lorekkan. Kita dapati bahawa volume yang berubah, pressure constant, volume berubah. So satu lagi faktor yang terlibat bukannya pressure adalah volume. Volume dan temperature. So apakah hukum yang melibatkan
V dengan T. Barulah betul jawapannya yang di dalam skema ni. Terkejut saya. Betul lah tu. Hukum Charles. V dengan T. Hukum Charles. Okay, ejaan Charles. Okay, memang originally memang ada S dekat belakang. Charles. Okay, memang nama dia Charles. Kalau bahasa Inggeris, Charles. Ada apostrophe S pula lagi sekali. Ada apostrophe di belakang E. Selepas E. Okay, Charles Law. Kita tak tulis Charles Law. Okay, B. Berdasarkan teori kinetik jirim, terangkan hubungan antara suhu dan isi padu. Terangkan hubungan antara T dengan V. So yang ni awak kena relate lah apa berlaku kepada V dan apa perubahan yang berlaku. Contohnya kalau temperature meningkat, apa jadi pada volume? Volume juga akan meningkat. So tapi kena terang dalam bentuk ataupun kena kaitkan teori kinetik jirim. Teori kinetik jirim ni pasal apa? Berkaitan dengan molekul. Apa jadi pada kadar pelanggaran molekul dengan dinding bekas. Kalau temperature meningkat apa jadi? So kita tengok jawapan. Apabila suhu gas itu dinaikkan, when temperature increase, okay, molekul tersebut akan menerima tenaga haba dan menukarkan kepada tenaga kinetik. Dan apabila tenaga kinetik itu diterima oleh molekul, maka tenaga kinetik itu akan bertambah. Okay, tenaga kinetik adalah milik molekul. Okay, molekul kan dia sentiasa bergetar ataupun sentiasa bergerak. Tapi bila suhu dinaikkan, tenaga kinetik itu akan bertambah. Tenaga kinetik ni apa? Okay, possessed by object that is moving. So it cause the molecule, menyebabkan molekul tu bergerak lebih laju. Dan bila bergerak lebih laju, maka kadar pelanggaran molekul gas dengan dinding bekas tidak berubah. Okey, ni tidak berubah ni. Kenapa tadi saya kata pelanggaran berubah? Yang itu melibatkan hukum-hukum yang lain. Okey. So yang ni dia punya keyword dia is untuk kenapa kadar pelanggaran ni jadi tak berubah? Kerana untuk mengekalkan tekanan gas yang mala. Sebab pressure nak bagi sama, so tak bolehlah pelanggaran tu jadi bertambah atau berkurang. Tak boleh. Sebab pressure nak bagi sama. Ingat tak lagi apakah asas kepada pressure? Pressure bergantung kepada kadar pelanggaran molekul gas. So kalau kadar pelanggaran jadi banyak, maka pressure akan bertambah. Tapi dalam hukum Charles kan pressure tak berubah. Tadi kan kita mention ada satu faktor kat sini, iaitu pressure, tekanan tak berubah kan. Maka kadar pelanggaran tu takkan mempengaruhi kadar pelanggaran gas dengan dinding tidak akan berubah. Sebab kita tak nak pressure berubah. Okay. So next, 2 markah dah tadi. Pengiraan. Udara dalam silinder berisi padu, isi padu, maka V1 dengan suhu 27 T1. Yang ni nak kena tambah 273. Kenapa? Kerana hukum gas kena tukar kepada absolute temperature dalam unit Kelvin. Alright, kemudian ia dipanaskan hingga 80 darjah Celsius. So yang ni awak punya T2 juga kena tambah 273 kejap lagi sebelum masuk dalam formula. Okay, berapakah isi padu baharu? Soalan suruh cari V2. So formula untuk Charles adalah V1 bahagi T1 sama dengan V2 bahagi dengan T2. Okay, just a reminder, T1 mesti dalam Kelvin, so kena tambah 273. T2 juga mesti dalam Kelvin, kena tambah 273. Allah, saya nak highlight benda lain. Okay, so kita refer skema untuk jimat masa. Ini dia punya susunan dia. Kalau tadi saya ada V2 dekat situ lah untuk volume selepas. So max 0.3 bahagi 300, darab 353.
Okey, jawapan 0.353 meter cube. Alright, next. Selesai dah soalan 3. Soalan 4. Rajah menunjukkan susunan radar untuk mengkaji kelakuan zarah bercas di dalam suatu medan elektrik. Kat mana medan elektrik dia? Okay, so kita tengok sini, terminal positif sambung kat sini. So this plate here is positive plate, positively charged. So yang ni negatif, kita ikut sini negatif macam tu. So bila ada dua plates yang berbeza, bila ada dua plates yang kita dah letakkan voltan, maka in between the two plates there will be electric field. Macam mana saya tak electric field bukan magnetic field? Sebab kita sambung kepada bekalan kuasa voltan kan. So dia electric field lah. Keadaan electric field dia macam ni, lurus di antara dua plate tersebut. Okay, arahnya keluar dari positif masuk dalam negatif. Ni lukisan nak menggambarkan apa yang disebut sebagai medan elektrik di antara dua plat logam. Okey, tu idea dia. Awak nampak tak ada lilin di antara dua plate tu? Nanti ada kesan lah tu, nyalaan api tu. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan kekuatan medan elektrik? Kekuatan medan elektrik ni ada formula dia. So kita akan derive berdasarkan formula. So daripada definition, kekuatan medan elektrik adalah daya elektrik yang bertindak ke atas seunit charge. Okey, daya elektrik yang bertindak ke atas unit charge. Itu masuk kekuatan medan elektrik. Kalau dalam silibus kan dia ada formula dia kan, E sama dengan V bahagi D. Kalau tak silap kan, E V bahagi D. Okey, ni juga dia punya formula dia. Baik, selesai soalan A. Soalan B, berdasarkan rajah 4.1. Ini kan, ni 4.1. Okey, terangkan apakah yang akan berlaku kepada nyalaan lilin apabila bekalan kuasa voltan lambung tinggi dihidupkan. Okey, yang ni belum dihidupkan ni. Jadi nyalaan lilin dia masih lagi normal lah, macam biasa, tegak macam biasa. Soalan tanya, kalau dihidupkan EHT tu, turn on, what happen? So EHT ni, seperti saya maklum tadi, EHT ni fungsinya apa? Menghasilkan voltan yang sangat besar. Bila voltan sangat besar, apa yang ada dekat tengah-tengah ni? Medan elektrik dengan kekuatan yang tinggi. So medan elektrik dengan kekuatan tinggi ni bagi kesan kepada nyalaan lilin. Okey, apa kesan dia? Yang pertama, apabila bekalan kuasa dihidupkan, nyalaan lilin akan tersebar di antara kedua-dua plat logam. Dia akan spread. Kalau bahasa Inggeris, spread. Dia macam awak sikat rambut tu, belah tepi, selak rambut sebelah kiri, selak rambut sebelah kanan. Okey, tetapi penyebaran tu tak sama besar. Sebaran lilin yang menghala ke logam negatif atau plate negatif adalah lebih besar. Okey, lilin dia tu kan, kalau kita nak lukis, ada tak soalan suruh lukis? Ada. Okey, nampak ni, sebaran ni terbelah dua. Nampak tak dia terbelah dua? Ni bahagian ni dengan bahagian ni. Ni maksud dia tersebar. Ada yang belah kiri, ada belah kanan. Tapi nyalaan yang menghala ke terminal negatif adalah lebih besar. Tu maksud point dia tadi ni. Okey, kemudian point yang boleh juga awak nyatakan adalah kenapa berlaku sebaran sebegitu? Kerana haba daripada lilin menyebabkan udara mengayon. Mengayon maksudnya menjadi ayon. Ada yang jadi ayon positif, ada yang jadi ayon negatif. Itu maksud terayon atau mengayon, ionize. Okey, so ini api kan, panas. So haba tu menyebabkan partikel di sekeliling tu menjadi positif dan negatif. Ada yang jadi positif, ada jadi negatif. Okay, masalah dia bila dah ada ion positif dan negatif, mestilah dia ada tendensi. Ion yang positif mesti nak pergi ke terminal negatif. Ion yang negatif mestilah nak pergi atau tertarik, perkataan tepat lagi, tertarik kepada terminal positif. So itu awak boleh masukkan dalam jawapan seterusnya, iaitu ion negatif tertarik, attracted kepada terminal positif.
Sebaliknya, ion positif tertarik kepada plate negatif. Okey, belum lagi menjawab. Dia hanya tertarik tu untuk awak ceritakan sebaran tu berlaku. Ada tersebar ke plate negatif, ada tersebar ke plate positif. Sebab apa? Sebab ion tadi, ni ion positif, mesti nak pergi ke negatif. Ion negatif pergi ke terminal positif. Tapi kenapa yang ni sama, yang ni lebih besar? Kenapakah sebaran lebih besar menghala ke plate negatif? Ni jawapan dia. Kerana ion positif mempunyai jisim dan saiz yang lebih besar. Yang ni kalau awak belajar kimia, awak tahulah. A positive ion have a greater mass and greater size compared to negative ion. Okay. Dan sebab saiz dia dan jisimnya lebih besar, maka awak nampaklah sebaran tu lebih besar. Itu jawapan dia. Okay. This very important. This one very important. Sebaran tu berlaku sebab dia terion, jadi positif negatif. Tapi kenapa sebaran ke terminal negatif lagi besar? Sebab ion positif tu itself, the positive ion have a greater mass and greater size, thus producing greater spreads towards the negative planes. Macam tu. So, bila lukis soalan C1 minta awak lukis, awak kena lukis api yang ada dua yang tersebar, tapi sebaran ke plate negatif lebih besar. Awak kena hati-hati. Tak semestinya soalan sentiasa keluar terminal negatif dia sebelah kiri. So awak kena make sure. Okay, macam soalan ni dia dah bagi dah terminal negatif, terminal positif. Okay, so awak refer dekat situ lah. Tak semestinya kiri negatif. Dia boleh bertukar. Tengok pada soalan. Okay, itulah lakaran dia. Baik, next. Soalan seterusnya, pengiraan satu cas 2 coulomb, which is nilai Q, diletakkan dalam satu medan elektrik dan mengalami daya elektrik 0.0032 kilonewton. Kat sini kalau pelajar tak nampak, saya highlight, ada prefix kat situ, kilonewton. Okay, kilo maksudnya 1000. Soalan minta cari hitung kekuatan medan elektrik. So kita ada Q dengan F. Kita boleh pakai formula seperti berikut. Kan tadi kita kata apa maksud kekuatan medan elektrik? Kekuatan medan elektrik adalah jumlah daya per unit charge. Kalau tengok skema tadi daya elektrik yang bertindak ke atas seunit charge. So kita ambil daya, kita bahagilah dengan jumlah cas dia. Itulah kenapa skema tulis macam ni. Okay, 0.032 kilonewton. So yang ni kilo, pergantian kilo yang refer kepada 1000 atau 10 kuasa 3. Yang ni force dia. Okay, electric force bahagi dengan jumlah cas. Jumlah cas tadi 2 coulomb. So bahagikan. Yang ni kan kita unit dia apa tadi? Mana dia? Kilonewton kan. So yang ni ada kilonewton, kita dah ganti dah newton, kita dapat newton. Okay. Bawah 2 ni adalah 2 coulomb. So newton per coulomb, atau newton, coulomb tu bawa naik atas, coulomb negatif 1. Macam tu. Okay, next. Rajah menunjukkan sebuah planet mengelilingi matahari. Masa diambil untuk bergerak dari A ke B adalah sama dari C ke D. So yang ni nak beritahu hukum Kepler yang kedua. Sebab masa sama, maka jumlah area yang dicakupi dalam sektor yang saya tengah lorek dengan sektor belah kiri ni, areanya sama. Okay, apakah ataupun nyatakan hukum Kepler kedua. Kepler second law menyatakan bahawa garis, kalau kita ambil garisan, kita gariskan planet dan matahari yang mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama. Selang masa ke selang masa? Apabila planet bergerak dalam orbitnya. So ni nak cerita yang pertama tadi tu lah. Kalau awak tahu masa dari C ke D, macam ni kan, planet ke sini Okay, dari C ke D katalah 2 jam daripada C ke D.
Daripada A ke B pun 2 jam, 2 hours. Maka barulah awak boleh consider dan awak boleh conclude bahawa this area equals to this area. Itu kata Kepler dalam hukumnya yang kedua, hukum Kepler yang kedua. Same time, same area. Okey, itu Kepler kedua. B1 adalah perbandingan, bandingkan panjang lengkok orbit AB. Cuba tengok AB. AB ni kan jadi lagi jauh kan, daripada A ke B nak pergi lagi jauh. Bandingkan C dengan D. Okay. Tapi dalam exam jangan jawab jauh lah. Kita bandingkan area, kita guna tanda inequalities. Lebih besar, lebih kecil sama dengan. Okay. So yang ni panjang lengkok AB lagi besar daripada CD. Kemudian bandingkan, ini dah bandingkan panjang lengkok. Kita bandingkan pula luas yang dicakupi. Tadi saya kata apa berlaku pada luas sektor AFB dengan sektor CFD. Jawapannya sama. Panjang luasnya adalah sama. Same time, same area. Okay, kemudian bandingkan pula laju linear. Okay, laju linear ni dia bergantung kepada apa? Laju linear ni bergantung kepada kedudukan planet tersebut dengan matahari. Okay, kalau mendekati matahari, maka pergerakan tu berlaku laju pantas, laju tinggi. Kalau menjauhi matahari macam dekat CD ni, pergerakan orbitnya lebih perlahan. So nak bandingkan tu, kita guna tanda inequality juga. Laju linear AB lagi besar daripada laju dari C ke D. Okay, next. Okay, dah buat perbandingan. Kita teruskan dengan menulis hubungan. Ni dalam exam masih lagi ada pelajar saya buat directly proportional lah, inversely proportional lah. So awak buat saja inference, buat buat kan. Inference kan hipotesis tu. So awak buat dalam bentuk ayat. Bila panjang lengkuk bertambah, laju linear bertambah. Ambil balik hubungan tu lah. Tengok dalam soalan kan, yang ni kan panjang lengkuk AB kan paling panjang atau bertambah, maka laju linear dia bertambah. Kita ambil balik hubungan, kita ambil balik perbandingan tadi untuk kita sambungkan dia jadi perbandingan. Ataupun jika panjang lengkuk berkurang, maka laju linear berkurang. Boleh juga mana-mana satu. Okey. Kemudian soalan tanya, namakan daya yang bertindak ke atas planet yang sedang mengorbit. Okey, boleh jawab daya tarikan graviti, gravitational force, atau boleh tulis juga centripetal force, daya memusat. Okey, next. Satu satelit sedang mengorbit bumi, tandakan arah laju linear. Okey, konsep laju linear ni awak kena faham bahawa ada dua benda yang boleh ditanya dalam soalan. Pertama, iaitu centripetal force atau daya memusat. Daya memusat ni daya yang bertindak ke arah pusat putaran. So satelit ni kan sedang mengorbit bumi, so dia punya centripetal force adalah menghala ke pusat putaran macam tu. Satu lagi komponen adalah laju linear. Laju linear kedudukannya 90 darjah dengan centripetal force. So yang ni kalau dia menghala ke arah, mengikut arah jam, macam tu, kedudukannya 90 darjah, simbolnya V. So kalau tengok dalam skema macam ni, ada dua kemungkinan. Awak boleh buat belah sini 90 darjah atau sebelah sana kalau lawan jam. Depends kepada arah putaran dia. Okay, next. Pengiraan. Satelit tersebut telah sampai ke angkasa lepas dan sedang mengorbit bumi pada ketinggian 20 megameter. Yang ni adalah ketinggian. Lepas tu M besar ni adalah mega. Mega adalah nilai gantian, prefix. Okay. Hitung laju linear. Laju linear jangan bertukar formula dia dengan escape velocity pelajar. Laju linear ni ni kan tulisan dia tak ni. So laju linear formula dia macam ni, square root of G M bahagi dengan R. Okay, G adalah gravitational constant, nilai pemalar graviti. Okay, nilai G.
Nilai M adalah nilai jisim bumi, bukan jisim planet. Bukan jisim satelit. Kan ni satelit kan, selalu pelajar selalu sangat ni dia letak jisim satelit, bukan jisim planet yang sedang di orbit. Kalau bumi, jisim bumi. Kalau bulan, jisim bulan. Okey, kemudian bahagi dengan R. Okey, R kecil ni seperti saya maklum dalam paper 1 tempoh hari, R kecil ni sama dengan apa? R kecil sama dengan R besar, iaitu jejari bumi, tambah dengan H. So sekarang ni awak kena ambil jejari bumi tambah dengan H tadi. So yang ni jejari bumi tambah dengan H. H tadi adalah 2 mega. Mega adalah 10 kuasa 6. Okey, dapat jawapan semua ni kena square root. Jangan lupa square root. Okey, dapatlah jawapannya seperti tertera. So saya rasa itu sahaja untuk part 1. Saya akan sambung lagi paper 2 ni dalam part 2 insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum.